sebagai orang yang nak berjalan menuju kepada Allah, kita bukan saja nak kuat berzikir, kita bukan saja nak kuat semayang, tetapi kita nak cuba mendidik diri kita beramanah di dalam menggunakan seluruh kurniaan Allah kepada kita, termasuklah tubuh badan kita. Kena ada amanah, ya. Jadi kita nak tengok ni, bagaimana amanah kita dalam mengurus lidah kita, bagaimana amanah kita dalam mengurus mata kita, telinga kita dan sebagainya, ya. Mari kita lihat apa kata tok guru kita ni. Setiap anggota pada badan manusia ada adab-adabnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya apa yang dilakukan. Jadi maknanya ini maksud kita nak jaga betul-betul. Sebab amanah ni, semua anggota badan kita amanah Allah kepada kita. Bila kita pegang amanah, maka kena jaga amanah tu betul-betul. Kalau tidak, nanti kita akan ditanya oleh Allah. Aku bagi kamu mata, kamu jaga betul-betul tak? Tak jaga, kamu tak amanah. Aku bagi kamu telinga, kamu buat apa? Guna untuk benda tak elok, dengar orang mengumpat, kamu tidak amanah menggunakan telinga aku. Sebab semua benda ni pinjaman Allah. Allah bagi pinjam mata kat kita, Allah bagi pinjam telinga kat kita. Sebab itu dia boleh tarik. Kalaulah mata tu kita punya, sudah tentulah kita ni semua penglihatan kita sama macam kita umur budak-budak dulu, betul tak? Jadi mata kita sekarang ni, umur kita dah 5 siri 6 siri ni, mana macam mata kita yang dulu. Ini menunjukkan bahawa mata tu bukan kita punya, itu amanah Allah. Allah bagi pinjam aja, kan? Jadi bila dia bagi pinjam, dia mahu kita guna betul-betul. Salah guna, maka kita sudah tidak beramanah dalam menguruskan mata kita. Allah kata, basara, aku bagi penglihatan kepada kamu, ya. Mata tu satu, mata itu ialah ain, basar tu penglihatan. Ada orang dikurniakan mata tetapi tidak digunakan basar. Basar tu penglihatan. Tengok orang yang tak boleh melihat tu, mata ada tetapi penglihatan tak ada. Kita ni Allah Ta'ala bagi mata dan bagi penglihatan, dua amanah yang dia bagi. Bagaimana kita menguruskannya? Jadi Allah akan tanya nanti, mata tengok untuk apa, ya. Jadi kita kena jawab lah. Kita kena jawab tu nanti tu. Itu yang cukup takut tu. Macam mana kita nak jawab kalau mata tu sememangnya kita gunakan untuk perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Begitu juga fuad, kami kurniakan kepada kamu apa lagi tu? Fuad, ya. Hati kita, perasaan kita, bagaimana kita nak uruskan semua tu, ya. Kullu ulaika ka'anhu mas'ula, semua tu aku akan tanya kamu satu persatu nanti. Jadi ini menunjukkan bahawa perkara-perkara ini perlu diambil berat, ya. Fuad, kita punya lintasan hati, jaga tu. Manusia macam kita ni ada lintasan hati, ya. Dia segala maksiat yang kita buat tu, apa puncanya? Puncanya kerana kita gagal menguruskan lintasan hati kita. Apa tak? Lintasan hati. Contohlah, contoh. Na'udzubillah min zalik lah, ya. Tuan-tuan rasanya tak ada benda ni, kan? Kita jalan, tengok disko, tengok orang balik disko lah, orang pegang perempuan lah, itulah dalam hati kita seronok juga, ya. Itu lintasan hati tu. Memang kita tak buat, tetapi kita gagal menguruskan lintasan hati kita. Sebab syaitan ni tempat masuk dia pada lintasan hati tu. Pada lintasan hati, mula-mula dia bagi kita idea dulu, dia bagi kita lintasan hati. Kita rasa macam tak apa, aku bukan buat pun, cuma hati terlintas je. Tapi itu mainan syaitan, dia bagi kita terlintas dulu. Seronok jugalah, seronok jugalah. Lama-lama sampai satu peringkat kita dah rasa memang seronok. Akhir sekali tanpa diduga-duga kita dah buat dah benda tu.
Ini semua merupakan lintasan hati. Sebab itu kita kena jaga-jaga, jangan sampai maksiat itu terlintas di hati kita. Bukan buat tu memang kita tak buat dah, itu dah 6 siri 7 siri macam kita ni, tak buat dah benda-benda macam tu kan. Tapi kadang-kadang hati kita tu kita gagal nak menguruskannya. Kita tengok ustaz tu ceramah panjang kata, bertuah punya ustaz, kita tak sebut dekat mulut pun, tak ada pun, hati kita je, hati kita terlintas. Nanti dia mesyuarat akan datang ni, aku nak syurkan, jangan panggil lagi ustaz ni. Kita tak buat pun, kita tak buat pun, tapi lintasan hati tu cepat-cepat istighfar. Sebab apa? Ini menunjukkan bahawa syaitan dah mula nak masuk dah tu. Dia masuk melalui lintasan hati. Gitu kan. Kalau ikutkan hati akulah, itu. Kalau ikutkan hati akulah, nak je aku picit-picit je ni. Memang kita tak picit pun, kita mana larat nak picit orang dah. Itu. Nak tumbuk orang mana larat dah, kita dah 60, nak genggam penumbuk pun tak larat dah. Tapi ada lintasan nanti dia tu lintasan lah tu. Syaitan dia masuk ikut situ dulu. Bila lintasan tu ada, maka syaitan menunggu peluang tu. Apa tak? Peluang itu ialah lanjutan daripada lintasan hati. Itu. Saya tanya penguatkuasa. Dia kata, mengapa penguatkuasa ni ada, maaf sebutnya, yang mengambil rasuah? Ada yang tak ambil. Dia kata tak ambil itu sebab tak ada peluang. Yang ambil itu sebab ada peluang. Peluang tu yang bahaya tu. Itu. Berapa ramai pak lebay macam saya ni, baik itu, okey. Sebab peluang tak ada. Bila terbuka peluang, baik. Sebab apa orang-orang boleh kalah dengan peluang? Sebab dia bermula dengan lintasan hati. Sebab itu bila terlintas saja cepat-cepat, astaghfirullahalazim, jangan dilayan lintasan tu. Sebab lintasan itu kalau kita layan, kita sudah tidak amanah menggunakan hati kita. Hati digunakan untuk mengingati Allah, hati dan fikiran digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah, bukan digunakan untuk melayan segala lintasan-lintasan yang datang. Itu lintasan pun kita kena cut habis. Jangan bagi dia terlintas. Dia terlintas benda tak elok je, astagfirullah. Ingatkan balik, kalau aku layan ni, aku sudah tidak amanah menggunakan hati dan fikiran aku. Itu ramai orang mula-mula terasa cut terus. Jadi tu dia kata tu, fuad kita tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.